Assalamualaikum. Okay, kembali kita ya ke IG Live saya untuk sesi sembang-sembang beramal. Jadi, hari ni kita punya tema ialah warkah kepada diriku yang lalu. Saya akan bertemu bual bersama tiga pengikut saya ya. Jadi, kita mulakanlah dengan individu pertama kita. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz. Okey, silakan saudara. Apa yang ingin dikongsikan? Assalamualaikum. Selamat petang semua. Saya Zakwan dan saya akan cerita serba sedikitlah tentang kisah hidup saya. Saya tak bangga dengan perbuatan saya yang dulu, tapi saya cerita ni sebagai satu peringatan kepada remaja luar sana. Okey, baiklah. Jadi, bagaimana bermulanya terjebak dengan perbuatan hina ini? Ceritanya semua bermula bila saya masuk universiti. Saya dah tak amalkan amalan yang saya buat kat asrama dulu. Saya dah tak solat, dah tak baca Quran, dah tak zikir. Sampai satu malam, lepas habis peperiksaan, kawan-kawan saya ajak pergi clubbing. Dan saya berasa bebas dan seronok malam tu. Sebab saya berasal daripada kampung dan saya tak pernah buat benda-benda macam ni. Jadi benda ni merupakan kejutan budaya kepada saya. Sejak dari peristiwa tu, saya dah mula berani dan rasa ketagih. Bertukar-tukar pasangan, hidup bebas macam orang tak ada agama. Sampai saya terlanjur, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Itulah dugaan pada dunia anak muda ni ya. Jadi, apa yang menyebabkan saudara berubah? Saya termimpi, Ustaz. Saya mimpi saya kena campak ke dalam api yang sangat panas. Dan saya cuba nak selamatkan diri saya. Tapi tak boleh, Ustaz. Bangun je dari mimpi tu, saya terus ambil wuduk. Saya solat taubat. Dan saya minta ke Allah untuk ampunkan dosa saya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kalau mengikutkan tema kita pada hari ini ya, apakah pesanan yang saudara ingin sampaikan kepada diri saudara yang lalu dan jugalah kepada pengikut-pengikut saya yang lain ya? Bagi saya, untuk remaja yang masih mencari sinar hidayah tu, saya nasihatkan mula dengan menjaga solat fardu anda. Bergaullah dengan orang yang lebih arif dan dapatkan nasihat. Saya tahu tak senang, tapi berdoa dan mintalah pada Tuhan kerana dia tidak pernah putus asa kat kita. Terima kasih kerana sudi mendengar. Ya, terima kasih juga saudara. Saya tergamam juga sebenarnya mendengar kisah saudara Zakwan ni sebentar tadi. Jadi saya harap-haraplah kita semua dapat jadikan pengalaman saudara sebagai pedoman dalam hidup kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Okey, terima kasih saudara. Okey, jadi kita boleh teruskan lagi dengan seorang lagi individu. Saya ingin menjemput saudari Rozana, tak silap saya. Assalamualaikum. Ya. Okey, Waalaikumsalam. jadi boleh sila masuk sila. Saya mula terjebak dengan ketagihan dadah pada umur saya 17 tahun. Masa tu saya lepas habis SPM dan sementara menunggu result SPM, kawan saya dia suruh saya untuk mencuba syabu. Dan ketika itu ibu bapa saya selalu tak di rumah kerana mereka sibuk kerja. Jadinya untuk saya melepaskan tekanan saya pun setuju untuk mencuba dadah tu. Sebab saya tak tahu, sebab saya rasa itu je cara untuk saya lepaskan tension saya, lepaskan stres saya kat rumah. Sampailah satu hari saya kanker, ibu bapa saya membuat laporan polis. Saya agak marah tapi saya tahu yang itu untuk kebaikan saya juga, bukan Ustaz. Betul. So jadinya selepas saya masuk pusat pemulihan tu, Allah jumpakan saya dengan seorang ustazah. Nama dia Ustazah Alia. Beliau banyak membimbing saya untuk meninggalkan dosa-dosa lampau saya. Dan sejak pada itu, saya dapat semangat baru bahawa menerima taubat hamba-hambanya selagi kita ni masih hidup. Pintu taubat sentiasa terbuka.
apa yang saya nak sampaikan di sini, pertama sekali, kita kena dengar cakap ibu bapa kita. Walau macam mana pun mereka sibuk, walau jauh macam mana pun kita dengan mereka ni kan Ustaz, saya nak remaja kat luar sana dengar cakap ibu bapa. Kerana mereka makan garam lebih daripada kita. Kita tak tahu apa yang akan datang di masa hadapan. Jadi, pertama sekali dengar cakap ibu bapa. Yang kedua, saya nak nasihatkan kepada anda semua supaya pandai pilih kawan. Nabi cakap, agama seseorang itu ditentukan oleh dengan siapa dia berkawan. Jadi apa yang saya boleh lihat daripada saya punya pengalaman sendiri, benda tu sebenarnya sangat penting. Tapi saya ambil sambal lewa saja. Kerana dengan pilih kawan ni sebenarnya dia membentuk jati diri kita. Jadi saya harap penonton semua mendoakan agar saya terus istiqamah dalam perubahan ini, insyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih kerana mendengar. Terima kasih. InsyaAllah saya akan sentiasa mendoakan kebaikan saudari. Dan Masya Allah, memang betul cukup mendalam kata-kata saudari sebentar tadi. Dan saya ingin ingatkan jugalah kepada saudari dan pendengar-pendengar saya juga. Betul, memang doa ibu bapa ni tiada hijab. Dan jadi kita kenalah sentiasa berdoa kepada mereka dan balaskan jasa-jasa mereka selagi mereka masih hidup, ya. Okey, terima kasih saudari, terima kasih. Sama-sama. Okey, jadi itulah saudari Rozana tadi sebentar tadi. Kita teruskan lagi, ada seorang lagi saudara Fikis yang ingin berkongsi pengalaman beliau, ya. Okey, jadi saya akan jemput. Okey, Assalamualaikum saudara. Waalaikumsalam Ustaz. Okey, jadi ya, silakan saudara, apakah kisah yang ingin dikongsikan? Hari ini saya akan ceritakan tentang kisah silam hidup saya yang kalau boleh saya tak nak ingat pun. Tujuan saya cerita ni pun sekadar nak beri pengajaran lah dekat semua kan, insyaAllah. Cerita ni bermula apabila saya melanjutkan pelajaran ke universiti. Semua orang ada bentuk hiburan tersendiri. Bagi saya tersalah pilih untuk ke kelab malam. Bila saya jejakkan kaki masuk ke dalam itu, saya rasa macam saya dekat dunia lain. Rasa teruja lain macam. Mulanya saya cuma minum air berkarbonat saja. Tapi lama-lama saya cuba minum arak. Saya langsung tak rasa bersalah. Malahan makin teruja menikmatinya dengan iringan muzik dan tarian yang melalaikan. Okay. Jadi memang betul lah itu banyak anak muda buat begitu. Jadi mengikut tema kita pada hari ini kan, apakah pesanan yang ingin disampaikan? Kata warkah kepada diri kita yang lalu. Bagi saya, kita kena sentiasa yakin yang setiap masalah ada penyelesaiannya, dan lakukan aktiviti yang tidak berfaedah bukanlah jawapan untuk kamu semua lari daripada masalah tersebut. Kamu kena hadapi masalah itu. Kehidupan di dunia hanyalah sementara, tapi kehidupan di akhirat adalah selamanya. Dan bak kata pepatah Arab, beramallah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, tapi beramallah juga untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati kesukaan hari. Alhamdulillah, cukup cantik, ya. Ayat-ayat itu saya pun betul lah, memang betul katanya. Saya pun berpegang kukuh dengan ayat-ayat itu. Okey, terima kasih saudara. Terima kasih Ustaz. Okay, saya rasa sampai situ sajalah. Jadi kita dapat belajar daripada pengalaman yang diceritakan oleh rakan-rakan kita sebentar tadi. Jadi saya rasa sampai situ sajalah. Semoga kita dapat perbaiki hidup kita, belajar daripada kesilapan kita, ya. InsyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih semua.